Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi pula, selamat petang. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang. So, welcome to the YouTube channel Ustaz Goceng. So, kita akan buat zone bersama-sama semula. So, first kali kita boleh lihat di Time Frame Daily. Kita boleh lihat di Time Frame Daily, apa yang kita boleh nampak adalah market sampai di kawasan untuk support lah. Mana kata kalau kita nak tunggu daily punya confirmation ataupun daily punya signal adalah esok ataupun hari Isnin lah. Tapi nak tunggu sampai hari Isnin lambat, betul tak? Jadi kita boleh buka di time frame H4. So H4, jawapan yang market bagi adalah rejection. Apa yang H4 bagi adalah rejection. Dan korang boleh cari possibility untuk nak mencari entry position buy selagi mana dia belum break. Tapi cuma korang perlu entry dekat kawasan yang lebih low risk lah. So zone H4 kita dah kecil daripada time frame daily tadi. So jom kita beralih kepada time frame H1. So bila kita buka di time frame H1, zone semakin mengecil dan confirmation dan juga signal lebih kecil. So bila kita dapat kita punya H1 punya kawasan, bila H1 yang bagi jawapan ataupun H4, jadi kita kena tahulah kita punya confirmation di time frame yang mana. So untuk sekarang ni kalau kita buka di time frame H1, H1 bagi tahu jawapan yang dia tidak berjaya membuat breakout. Jadi bila dia tidak berjaya membuat breakout, makna kata market bagi tahu jawapan untuk nak membuat kenaikan. Okey, market nak bagi tahu, nak bawa jawapan untuk dia nak membuat kenaikan untuk terjun lebih tinggi. Kenapa saya bagi tahu untuk market nak terjun lebih tinggi? So kalau kita tengok dekat sini, saya tarik satu trend line dekat sini, 1 2 3 dan juga 4. Dia ada satu touch, dia ada 2 touch, dia ada 3 touch, dia ada 4 touch, dan kali kelima dia datang dia terus pecah. Jadi dekat sini kita nampak dia punya structure yang cukup lengkap untuk market ni nak membuat penurunan. Jadi trend sekarang dia dah berubah daripada kenaikan kepada penurunan. Kalau kita jadi trader yang nak cari entry yang safe, kita akan cari sell saja dekat atas. Okey, cuma kalau kita nak mencari jadi trader yang kita boleh makan dua-dua arah, bila market seller dah sampai kepada dia punya destinasi, ini zone biru kita ni, jadi kita boleh mencuba mencari entry position buy yang berdekatan dengan kepada stop loss kita lah. Okey, so zone ni kita jadikan zone penentuan. Okey, zone support ni kita jadikan zone penentuan. Kenapa saya jadikan zone penentuan? Sebab dia dah berjaya break. Sebab market support ni dah berjaya break, jadi kita boleh gunakan zone tu sebagai zone penentuan. So sama juga dekat kawasan sini, kalau korang perasan zone ni adalah kawasan support yang pernah kena break dengan market dan market sampai dekat sini. Dan ada possibility yang market akan membuat penurunan juga. Sebab apa? Support become resistant, support become resistant. Tapi untuk korang nak mencari anti sell, dia ada buat rejection, korang perlu tunggu dia buat something untuk korang nak mencari sell, ataupun bila dia sampai dekat bawah, korang cuba untuk mencari entry position buy. So daripada H1 kita beralih kepada time frame M15 untuk dapatkan kita punya jawapan. Okey, so kalau kita buka di time frame M15, kita ada setup untuk sell di sini. Dia berada betul-betul dekat kawasan untuk kita mencari sell, iaitu ini tempat yang terjadinya breakout. Okey, tempat yang terjadinya breakout. Tapi setup sell ni tak valid. Tapi apa yang boleh jadikan dia valid? Dia boleh jadikan sebagai kita punya base untuk kita mencari entry sell. Okey, kita boleh jadikan base untuk kita mencari entry position sell. Dan juga kawasan bawah ni setup buy yang complete, yang valid ya, complete yang valid. So untuk sekarang ni saya akan tarik Fibo. Kita sekarang ni, okey, untuk sekarang ni kita boleh tarik ABC sell dekat sini. Kita boleh tarik ABC buy dekat sini. So yang mana satu yang kita akan follow? So itu yang saya akan bagi tahu dekat korang. Yang mana satu yang korang akan follow? Ustaz, ada sell, ada buy, mana satu saya nak follow ni Ustaz? Okey, so follow apa yang terjadi dengan market. So sebelum market nak turun lebih jauh, dia perlu membuat kenaikan. Jadi untuk saya akan mencari entry position buy sekarang.
sel saya akan berada di kawasan atas ataupun di kawasan kotak ni saja. So andai kata korang nak mencari entry position buy, boleh, tak ada masalah, tapi jangan hold position. Dapat 20 hingga ke 30 pip boleh ambil gaji, tak ada masalah. Cuma kalau korang entry position buy sekarang, stop loss agak jauh stop loss agak jauh, lebih kurang dalam 120 130 pip, sangat-sangat jauh. Jadi apa saranan saya korang boleh cuba untuk mencari entry position buy di kawasan kotak baru di bawah. So entry position korang adalah di kawasan medium risk 83.112 sehingga dekat ready cut loss 82.627. So ni adalah range untuk korang pending order ataupun kawasan untuk korang nak mencari entry. Sebab apa kita mencari dekat situ? Harga lebih dekat kepada stop loss. Dekat tapi jauh jugalah. Dekat tapi jauh. Tapi daripada sekarang korang instant, dia lebih kurang dalam 120 pip lah. So cuba untuk mencari entry yang korang sanggup untuk rugi. Jangan paksa diri untuk nak entry. Okay, so jom kita balik kepada time frame H1 tadi. So H1 tadi dah bagi tahu jawapan untuk nak membuat penurunan, tapi kita perlu tunggu dia pull back untuk kita mencari entry position sell. So saya akan marking satu zone dekat kawasan atas ni adalah kawasan resistance untuk kita mencari entry position sell seterusnya lah. So zone ni akan boleh digunakan pakai selagi mana dia belum sampai. So andai kata dia dah sampai dan dia dah jalan, zoning ni dah boleh buang dan kita stick kepada plan asal kita untuk mencari sell untuk long term lah. Kenapa saya kata untuk long term? Sebab ada possibility yang market akan buat penurunan yang lebih jauh. So buyer perlu hati-hati, seller cari entry yang berkualiti. Okay, dengar ni, buyer perlu berhati-hati, seller perlu cari entry yang berkualiti. Berkualiti bermaksud kawasan yang korang rasa korang nampak market ni perlu buat pullback. Kenapa? Kalau korang lihat di kawasan belah kanan korang ni, korang tengok daripada atas ke bawah. Okay, daripada atas saya tandakan satu kotak dekat sini, korang akan nampak daripada atas ke bawah. Korang boleh lihat dekat kawasan belah kanan ni, kawasan yang belah kanan ni kosong. So makna kata bila benda yang kosong perlu diisi untuk dia nak terjun, ataupun benda perlu diisi untuk dia nak naik, itu market, itu maksud dia. Okay, itu maksud dia. Zoning bukan saja-sajalah saya buat untuk korang lihat kekosongan dalam market. Even kita sendiri pun, kalau kita lelaki rasa kekosongan, perlu ada perempuan, dan perempuan bila ada rasa kekosongan perlu ada lelaki. Jadi market pun sama macam tu, kekosongan perlu diisi dengan chart dan baru dia boleh ada momentum lah. So untuk sekarang ni, bagi saya position seller yang terbaik adalah dekat kawasan atas. Cuma untuk kita sabar ataupun tak sabar sahaja market ni nak sampai lah. So saya akan tarik Fibo untuk ABC sell dekat sini. Okay, kenapa saya kata saya boleh tarik ABC sell? Ustaz, dia dah break dekat sini. Mana break? Bagi tahu sekali, mana break dia? Tak ada break, betul tak? Jadi ABC sell ni masih valid. Untuk H1 kita punya ABC sell ni masih valid. Okay, ABC sell ni masih lagi valid. Tapi adakah kita nak guna H1 punya ABC sell? Korang sanggup ke? Tak sanggup, betul tak? Jadi korang akan cuba mencari entry position sell di kawasan sini. So ini adalah ABC sell yang dah valid. Okay, ini adalah ABC sell yang dah valid. Lagi besar Ustaz, lagi besar pula SL Ustaz ni. Macam mana? Sanggup ke tak sanggup? Jawapan ni adalah tak sanggup, betul tak? Jadi SL korang adalah di atas ni sahaja. Daripada zone, kebiasaannya zone-zone macam ni saya akan letak di kawasan terdekat dengan resistance sahaja. So letak dekat atas ni sahaja, cukup dah SL korang dalam 40 pip ke atas. Tak payah guna pun. Tapi kalau korang nak guna, boleh tak? Boleh. Takkan tak boleh. Sebab tu korang tengok saya punya layer adalah kurang. Sebab saya punya aircon masih boleh tahan floating sampai dekat atas. Jadi korang kena make sure korang punya capital adalah kuat dan layer size korang adalah berkualiti dan boleh tampung kerugian. Okay, jangan ikut orang layer, Ustaz layer best lah, tapi korang sanggup tak sanggup? Korang sanggup ataupun tak sanggup? Jadi bila tak sanggup, jangan paksa. Kalau sanggup, layan. Okay, so dia akan berada untuk WTI sekarang ni, dia akan berada di kawasan perantaraan seller dan kawasan perantaraan buyer.
dia akan cuba memecahkan salah satu untuk dia nak teruskan momentum penurunan ataupun dia nak teruskan ke momentum kenaikan pullback. Okay, so untuk pendapat saya akan fokus kepada buyer sekarang. Fokus saya kepada buyer dulu sehingga mana dia berjaya membuat breakout dekat bawah ni, dan barulah saya akan fokus kepada seller. Tapi cuma saya tak entry dah lah position. Saya akan cuba entry bagi position. Kalau untuk sekarang ni saya akan lebih kepada ABC buy dekat M15 ni sahaja. ABC buy di time frame M15 ni sahaja. Okay, ABC buy di time frame M15 sahaja. So siapa yang nak cuba nak entry, korang kena make sure korang punya risiko korang jelas. Dan kalau korang jelas, korang boleh cuba nak entry dekat kawasan mana-mana. So untuk nak jadi buyer, benda pertama yang korang perlu tahu adalah dia perlu break dekat zone atas ni dulu, dan dia pull back, barulah korang cuba untuk mencari entry position seterusnya lah. Kalau tak, korang cuba mencari entry sell di kawasan atas sahaja. So itu sahaja untuk petang ni. Jangan lupa like, comment and share guys. So assalamualaikum dan selamat petang.